Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapa kami dan syurga Tuhan, terima kasih atas hari ini. Berkatilah renungan kami pada pagi ini. Agar melalui firman-Mu Tuhan kami dapat memberikan impak kepada yang ada di luar sana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan lagu Mengarilah Kuasa Roh Kudus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang
Saudara-saudari sekalian, saya ingin tanya kamu, kalau ada seseorang memaksa ataupun menggoda kamu menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, apakah yang akan kamu memilih? Apakah yang akan kamu lakukan? Kalau ada orang mau menghalang kamu daripada mengakui Tuhan Yesus, adakah kamu akan mengkompromi? Mari kita tengok pengalaman Petrus yang tercatat di Kisah Rasul-Rasul bab 4 ayat 12 hingga 20. Saya baca untuk anda semua. Anggota-anggota Majelis Agama hairan melihat keberanian Petrus dan Yohanes apabila mereka tahu bahawa kedua-dua orang rasul itu orang biasa yang tidak berpendidikan. Lalu mereka sedar bahawa kedua-dua orang itu sahabat karib Yesus. Tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa kerana mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di situ bersama-sama Petrus dan Yohanes. Oleh itu, mereka menyuruh kedua-dua orang rasul itu keluar dari bilik majlis agama, lalu mula berunding. Mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua-dua orang ini? Semua orang yang tinggal di Yerusalem tahu bahawa mujizat yang luar biasa itu dilakukan oleh mereka. Kita tidak dapat menafikannya. Tetapi supaya perkara ini tidak tersebar lebih luas lagi di kalangan orang ramai, baiklah kita berikan amaran kepada mereka supaya jangan berkata-kata lagi kepada sesiapa pun dengan nama Yesus. Lalu mereka memanggil kedua-dua orang rasul itu masuk kembali dan melarang mereka menyebut nama Yesus atau mengajar dengan namanya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, pertimbangkan sendiri mana yang benar di sisi Allah. Taat kepada tuan-tuan atau taat kepada Allah? Kita tidak dapat berhenti berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar. Petrus menjawab dengan sangat bersopan di sini. Tapi sebenarnya dalam Kisah Rasul-Rasul bab 5 ayat 29, Petrus dan rasul-rasul lain cakap dengan teguh. Kami harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Kami harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Petrus memilih untuk taat kepada Allah. Beliau cakap, kami tidak dapat berhenti berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat dan dengar. Walaupun menghadapi ugutan bahawa dia mungkin dipenjarakan, disiksa, dibunuh, tetapi Petrus masih memilih taat kepada Tuhan kerana dia betul-betul melihat dan mendengar Tuhan Yesus. Dia betul-betul mengalami Tuhan Yesus. Dia Kristian tulen. Hari ini dalam konteks kita mungkin tidak sebahaya seperti Petrus. Tetapi mungkin kita akan menghadapi cabaran kecil juga. Misalnya, semasa saya menginjil dekat online, ada juga orang yang memarah-marahkan saya. Buat apa kamu orang Kristian menginjil dekat sini? Kamu orang Kristian najis. Pernah saya dengar banyak kata-kata yang tidak enak. Dan ada juga banyak orang yang menolak Tuhan Yesus. Tujuan mereka memang mahu kita berhenti menginjil. Tetapi saya tahu kami harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Apa pula dengan anda? Adakah kawan yang menjemput kamu? Adakah kawan kamu menjemput kamu melakukan sesuatu yang menjejaskan nama Tuhan? Seperti merokok, seperti menghisap dadah, seperti mabuk, berzina dan lain-lain?
Dan mungkin juga ada kekasih kamu yang mahu kamu menukar agama, menyembah Tuhan lain. Apakah pilihan anda? Semoga kita semua boleh hafal ayat ini. Kami harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Satu kali lagi. Kami harus taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di syurga, jadikanlah saya seorang Kristian yang tulen. Pimpinlah kami supaya betul-betul mengalami Tuhan, supaya kami sentiasa taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.